Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk video kali ini, saya akan membentangkan topik dalam falsafah ilmu HNF 3012 bagi memenuhi pentaksiran akhir semester 2 sesi 2019-2020. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya Muhammad Farhan di Sudarma di 2018-208-6489. Jadinya, pada kali ini, topik yang akan saya bentangkan adalah perbandingan teori kebenaran struktural paradigmatik dan performatif. Okey, di dalam pembentangan ini akan ada banyak bahagian, iaitu pengenalan, bahagian penghujahan, perbandingan dan refleksi. Jadi kita akan pergi ke bahagian pengenalan dahulu. Okey, next. Okey, bahagian pengenalan. Pengenalan teori kebenaran adalah teori kebenaran adalah ilmu pengetahuan yang berkait rapat dengan pencarian kebenaran. Tidak semua, bukan secara menyeluruh, pengetahuan manusia boleh dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan. Hanya pengetahuan tertentu sahaja yang diperoleh daripada kegiatan ilmiah dengan metod yang sistematik, analisis dan pengujian data yang dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan. Baiklah, setelah kita mendengar tadi pengenalan teori kebenaran, sekarang kita akan masuk ke bahagian teori struktural paradigmatik. Okey, apa itu teori struktural paradigmatik? Kita akan tengok. Okey, teori struktural paradigmatik menyatakan bahawa kebenaran itu berdasarkan kepada paradigma atau perspektif tertentu dan didokong oleh sekelompok komuniti ilmuwan. Banyak sejarawan dan falsafah sains masa kini menekankan bahawa serangkaian fenomena ataupun realiti yang dipilih untuk dipelajari oleh kelompok ilmiah tertentu dan ditentukan oleh pandangan tertentu tentang realiti yang diterima secara a priori oleh kelompok tersebut. A priori bermaksud pengetahuan yang ada sebelum bertemu dengan pengalaman. Contohnya, seseorang berfikir dan membuat andaian tentang sesuatu sebelum bertemu dengan pengalaman yang akhirnya mengambil kesimpulan daripadanya. Seterusnya adalah konsep paradigma menurut Thomas Kuhn. Ilmu yang matang menurut Thomas Kuhn mengalami fasa sains dan revolusi yang bergantian. Dalam sains biasa, teori-teori utama, instrumen, nilai dan andaian metafizik yang merangkumi matriks disiplin tetap diperbaiki yang memungkinkan perencanaan penyelesaian teka-teki kumulatif. Sedangkan dalam revolusi sains saintifik, matriks disiplin mengalami penyemakan untuk memungkinkan penyelesaian teka-teki anomali yang lebih serius yang mengganggu tempoh sains normal sebelumnya. Okey, seterusnya kita akan pergi ke bahagian teori kebenaran performatif. Apa itu teori kebenaran performatif? Teori ini berasal pada abad ke-20. John Langton, Austin dan diserta oleh ahli falsafah lain seperti Brian Ramsey dan Peter Strawson. Ahli-ahli falsafah ini menentang teori klasik bahawa betul dan salah adalah kenyataan ataupun ungkapan deskriptif. Kenyataan atau dalil yang benar bermaksud bahawa dalil itu menyatakan sesuatu yang dianggap benar dan sebaliknya. Teori performatif ini menjelaskan bahawa suatu kenyataan yang dianggap benar sekiranya mewujudkan kenyataan. Jadinya, pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang menyatakan kenyataan, tetapi pernyataan yang mewujudkan kenyataan seperti yang dinyatakan dalam pernyataan itu. Baiklah, seterusnya adalah kita akan masuk ke bahagian penghujaan di antara dua teori ini, iaitu teori struktural paradigmatik
dan teori kebenaran performatif. Kita akan pergi ke bahagian struktural paradigmatik. Paradigma merupakan nilai bersama yang menjadi penentu penting dari perilaku kelompok meskipun tidak semua anggota kelompok menerapkannya dengan cara-cara yang sama. Paradigma juga menunjukkan keanekaragaman individu dalam penerapan nilai-nilai bersama yang memenuhi fungsi-fungsi esensi ilmu pengetahuan. Paradigma berfungsi sebagai keputusan yang diterima dalam hukum tak tertulis. Pengujian suatu paradigma terjadi setelah adanya kegagalan yang berlarutan dalam memecahkan masalah yang menimbulkan krisis. Pengujian ini adalah sebahagian daripada pertandingan di antara dua paradigma yang bersaing dalam merebut pengiktirafan masyarakat sains. Falsifikasi terhadap suatu paradigma akan menyebabkan suatu teori yang telah mapan dan ditolak kerana hasilnya negatif. Teori baharu yang memenangi pertandingan akan mengalami proses verifikasi. Proses verifikasi falsifikasi memiliki kebaikan yang sangat dekat dengan kebenaran dan memungkinkan adanya fakta dan teori. Perubahan dari paradigma lama ke paradigma baharu adalah pengalaman yang tidak dapat dipaksakan. Seterusnya adalah perubahan teori performatif. Apa itu teori kebenaran performatif? Teori performatif menyatakan bahawa kebenaran diputuskan oleh pemegang autoriti tertentu. Sebagai contoh, penetapan pihak kerajaan untuk melaksanakan program pembelajaran mata pelajaran sains dan matematik menggunakan bahasa Inggeris atau dikenali sebagai projek PSNI. Sebahagian masyarakat beranggapan bahawa program tersebut adalah baik dan benar untuk dilaksanakan di Malaysia kerana ia telah diputuskan oleh pihak berautoriti walaupun keputusan tersebut bertentangan dengan bukti-bukti empirikal. Kebenaran performatif dapat membawa kepada kehidupan sosial yang berukun, beraturan, tertib dan stabil. Namun, kebenaran teori tersebut juga mempunyai kelemahan seperti tidak mendidik anggota masyarakat berfikir secara kritis dan rasional. Masyarakat menjadi kurang inisiatif dan inovatif kerana terbiasa mengikuti kebenaran daripada pemegang autoriti. Bahkan pada sesetengah tempat, masyarakatnya sangat mematuhi adat dan pihak pemerintah seolah-olah semua pernyataan yang dikeluarkan adalah kebenaran mutlak. Mereka tidak berani melanggar keputusan pemimpin dan tidak dibiasakan menggunakan pemikiran yang kritis untuk mencari kebenaran. Baiklah, setelah kita tengok perbezaan di antara dua teori tadi, kita akan tengok ke bahagian perbandingan di antara dua teori ini, iaitu teori struktural paradigmatik dan teori kebenaran performatif. Apa perbandingan dia? Kita akan tengok teori kebenaran struktural paradigmatik dan teori performatif. Perbandingan. Yang pertama, kebenaran berdasarkan paradigma ataupun perspektif tertentu dan disokong oleh para ilmu. Yang kedua, mempercayai kerangkaian fenomena atau realiti berdasarkan kelompok tertentu dan diterima a priori. Yang ketiga pula, paradigma menunjukkan keanekaragaman dalam penerapan nilai-nilai bersama yang memenuhi fungsi-fungsi esensi ilmu pengetahuan. Ia juga merupakan hukum tidak tertulis. Bagi untuk teori kebenaran performatif, yang pertama adalah kebenaran diputuskan oleh pemegang autoriti tertentu. Yang kedua pula adalah melaksanakan keputusan pihak berautoriti seperti pihak pemerintah, pemimpin agama dan juga pemimpin masyarakat. Dan yang ketiga pula adalah masyarakat menjadi kurang inisiatif dan inovatif kerana terbiasa mengikut kebenaran dari pemegang autoriti. Baiklah, setelah kita tengok dan dengar seperti tadi mengenai perbandingan di antara dua teori tersebut, sekarang kita berada di bahagian refleksi kendiri dan juga kesimpulan. Baiklah, untuk bahagian refleksi kendiri ini, kita tengok apa yang akan dibentangkan. Berdasarkan dua teori di atas,
dapat saya simpulkan bahawa kehidupan realiti atau fenomena tidak dapat kita fahami dengan satu teori kebenaran sahaja, kerana kita perlu mengetahui teori-teori yang lain untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Teori kebenaran performatif dapat membantu memahami realiti kehidupan di mana kebenaran adalah daripada autoriti tertentu. Bagi sesetengah masyarakat, mereka berasa tidak adil kerana suara mereka tidak didengari. Akan tetapi, teori ini diterima oleh masyarakat yang lain kerana mereka percaya bahawa teori ini dapat membawa kepada kehidupan sosial yang rukun, berperaturan, tertib dan stabil. Justru itu, mereka berpendapat bahawa apa yang terbaik daripada pengunjung, maka itu adalah terbaik untuk mereka. Okey, bahagian terima sendiri sudah dibentangkan tadi. Dan akhir sekali saya mengucapkan terima kasih. Dan itulah daripada saya pembentangan untuk video kali ini mengenai perbandingan di antara teori kebenaran struktural paradigmatik dan juga teori kebenaran performatif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.